Selamat sejahtera, nama saya Ngosani akan menerangkan pembentukan falsafah pendidikan guru dan kandungannya secara tersurat dan tersirat. Laporan Jawatan Kuasa Kabinet telah menetapkan hala tuju pendidikan guru Malaysia. Laporan ini juga menetapkan hala tuju pendidikan guru di Malaysia kepada dua. Yang pertama, menghasilkan guru yang mempunyai kesedaran dan daya pemikiran untuk mengendalikan pengajaran dan pembelajaran secara interaktif bagi mengembangkan lagi potensi murid. Guru haruslah mempunyai dan memperbagaikan kaedah pembelajaran. Ini adalah untuk menarik minat murid dan lebih minat untuk belajar. Yang kedua adalah untuk melahirkan guru yang dapat membudayakan ilmu dalam masyarakat. Guru merupakan salah satu individu yang paling banyak menghabiskan masa di sekolah. Jadi, peluang ini seharusnya digunakan dengan baik oleh guru untuk menerapkan nilai-nilai murni dan memanfaatkan ilmu yang ada kepada murid. Jadi, mari kita membincangkan dengan kandungan falsafah pendidikan guru Malaysia. Dalam kandungan falsafah pendidikan guru Malaysia, mengandungi beberapa yang berkaitan dengan sifat guru adalah berpekerti mulia. Berpekerti mulia bermaksud seorang guru haruslah sentiasa memberi pertolongan secara ikhlas. Yang kedua adalah seorang guru haruslah berpandangan progresif dan saintifik. Ialah seorang guru haruslah sentiasa berusaha untuk memperbagaikan teknik mengajar. Yang ketiga, seorang guru haruslah sentiasa bersedia menjunjung aspirasi negara, iaitu seorang guru sepatutnya taat arahan dan utamakan dasar KPM. Yang keempat adalah menyanjung warisan kebudayaan negara, iaitu seorang guru yang menjaga kelakuan sepanjang masa untuk menjadi teladan kepada murid. Yang terakhir, sifat guru sendiri haruslah menjamin perkembangan individu. Seorang guru haruslah membimbing anak muridnya untuk membuat pilihan. Sebagai contoh, murid bebas memilih subjek elektif, aktiviti, kokurikulum dan bebas mengemukakan idea. Selain peranan guru terhadap murid, juga mempunyai peranan dalam masyarakat. Yang pertama, guru dapat memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. Sebagai contoh, guru menerapkan elemen perpaduan semua mengajar dan kokurikulum. Yang kedua adalah memelihara suatu masyarakat yang demokratif adalah memberi nasihat kepada murid untuk membuat keputusan dan adil dalam membuat keputusan tersebut. Yang ketiga adalah memelihara suatu masyarakat yang progresif. Contohnya, melahirkan guru dan murid yang berfikir jauh. Yang terakhir adalah memelihara masyarakat yang berdisiplin. Masyarakat yang berdisiplin mampu dilahirkan dan ianya juga bermula di rumah dan juga di sekolah. Guru perlulah memastikan nilai semangat cinta kemerdekaan dalam diri setiap murid. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rosina binti S. Muhammad Shah ingin membentangkan tentang falsafah pendidikan guru menjadi teras pembentukan pemikiran dan amalan guru-guru dari aspek pengetahuan, keterampilan sahsiah dan etika guru. Kita tahu, falsafah pendidikan guru ini merupakan satu falsafah yang akan melahirkan guru yang mempunyai kriteria profesional dari segi pengetahuan, keterampilan sahsiah dan juga etika guru. Pengetahuan. Pengetahuan terdiri daripada 7 perkara yang perlu guru ketahui, iaitu pedagogi umum, kandungan subjek, pedagogi kandungan subjek, kurikulum, pelajar, konteks pendidikan dan falsafah matlamat tujuan dan nilai pendidikan. Pertama, pedagogi umum. Pedagogi umum ini menunjukkan guru berpengetahuan dalam kaedah pengajaran dalam menarik minat murid dalam pembelajaran. Contohnya, kaedah yang boleh digunakan ialah melalui ICT. Seterusnya, kandungan subjek. Guru perlu mengetahui dalam subjek yang hendak diajar. Ketiga, pedagogi kandungan subjek di mana guru mengetahui kaedah pengajaran yang hendak digunakan bagi subjek yang hendak diajar di dalam kelas. Keempat, kurikulum di mana guru mempunyai pengetahuan mengenai subjek yang diajar dan bahan pengajaran yang berkesan sekiranya mereka mengajar di dalam kelas. Kelima ialah pelajar.
di mana guru perlu mengetahui tentang pelajar yang berada di dalam kelasnya supaya guru dapat mengenal pasti kaedah pengajaran yang sesuai diberikan agar semua dapat mencapai apa yang hendak guru sampaikan. Kemudian konteks pendidikan di mana guru mempunyai pengetahuan tentang sistem pendidikan yang berada di Malaysia, dan akhir sekali falsafah, matlamat, tujuan dan nilai pendidikan di mana guru mengambil berat ataupun mengetahui tentang falsafah, matlamat pendidikan yang ada di Malaysia agar mereka dapat mencapai apa yang telah diletakkan di dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya, keterampilan. Terdapat 4 perkara yang saya tekankan di dalam ini iaitu pertama, pandai mengurus bilik darjah. Kedua, mempunyai kemahiran dalam komunikasi, menguasai kemahiran teknologi dan juga menguasai kemahiran interpersonal. Pertama, pandai mengurus bilik darjah di mana guru mahir dalam menggunakan tenaga kerja, masa dan ruang iaitu guru mahir dalam mengagihkan kerja-kerja kepada pelajar dan menggunakan masa yang secukupnya dan ruang yang sepatutnya untuk diperbetulkan di dalam kelas. Seterusnya, mempunyai kemahiran dalam berkomunikasi di mana guru mahir berkomunikasi sewaktu PNP di mana guru berkesan dalam menyampaikan apa yang hendak diajarkan kepada pelajar. Seterusnya, menguasai kemahiran teknologi di mana seperti yang kita tahu pada zaman kini teknologi amat penting dalam pembelajaran pelajar, maka guru perlu menguasai teknologi iaitu ICT terutamanya kerana kebanyakan pembelajaran yang diajar oleh guru sekarang menggunakan ICT. Seterusnya, mempunyai kemahiran interpersonal di mana mahir dalam mewujudkan hubungan dengan orang lain, contohnya ibu bapa. Guru perlu menguasai kemahiran ini untuk mendapatkan hubungan yang baik dengan ibu bapa agar segala urusan di sekolah dipermudahkan. Sasiah. Bagi sasiah terdapat 5 perkara yang ditekankan iaitu berpekerti mulia, kreatif, amanah dan juga patuh kepada etika profesionalisme keguruan. Setiap guru di Malaysia perlu mempunyai sasiah-sasiah ini ataupun dikenali sebagai nilai-nilai yang tertentu. Pertama, berpekerti mulia, iaitu mengutamakan orang lain berbanding diri sendiri di mana guru mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar berbanding diri sendiri semasa di sekolah. Seterusnya, kreatif, di mana guru mempunyai idea-idea yang menarik terutamanya tentang kaedah pengajaran supaya pelajar dapat mengambil apa yang guru telah ajar di dalam kelas. Seterusnya, amanah, di mana guru perlu memikul tanggungjawab yang diamanahkan dengan sebaiknya. Di mana menjadi seorang guru ini merupakan satu amanah yang perlu dipikul oleh seorang guru kerana ia bakal melahirkan, seperti yang kita tahu, guru ini bakal melahirkan seorang pelajar yang bagus dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi. Seterusnya, patuh kepada etika profesionalisme keguruan, di mana guru perlu mematuhi etika yang telah ditetapkan seperti yang saya akan terangkan selepas ini iaitu yang berfokus pada kod etika profesional keguruan. Baiklah, etika guru. Pada etika guru, saya menekankan tentang kod etika profesional keguruan di mana tanggungjawab guru terhadap murid, ibu bapa, rakan sejawat dan profesion keguruan dan masyarakat dan negara. Pertama, pada murid. Murid ialah kita perlu mengutamakan murid dalam apa jua keadaan. Kedua, bersikap adil di mana setiap pelajar diberi pengajaran sama rata tidak mengira bangsa, agama dan lain. Seterusnya, menunjukkan contoh yang baik dari segi keterampilan, sasiah, nilai-nilai baik semasa di dalam kelas maupun di luar. Seterusnya, bagi ibu bapa, guru perlu memberikan maklumat kepada ibu bapa tentang anak-anak mereka semasa di sekolah supaya urusan di sekolah dapat dipermudahkan. Dan kedua, mewujudkan hubungan baik dengan ibu bapa. Ini supaya sekiranya terdapat perkara-perkara seperti program yang akan melibatkan ibu bapa, maka ibu bapa akan hadir kerana telah wujud hubungan yang baik antara guru, murid dan juga ibu bapa. Seterusnya, bagi rakan sejawat dan profesion keguruan. Guru perlu menunaikan tanggungjawab dengan baik bagi mengelakkan nama buruk muncul di dalam profesion keguruan di sekolah. Seterusnya, sedia membantu rakan sejawat. Ini memberi tumpuan kepada guru-guru yang baru masuk ke sekolah. Seterusnya, masyarakat dan negara. Guru perlu memupuk nilai baik dalam murid, iaitu nilai-nilai di mana mereka akan menjadi warga negara yang tak setia
menghormati orang tua, menghormati masyarakat setempat dan lain. Seterusnya, guru juga perlu menghormati masyarakat di sekeliling mereka, terutamanya di sekolah, di mana mereka perlu menghormati antara satu sama lain. Maka ini akan dijadikan contoh kepada murid yang perlu mereka jadikan sebagai teladan dalam kehidupan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Akila Atika binti Abdul Aziz. Saya akan menerangkan tentang menilai kategori kerjaya guru sebagai profesionalisme dalam perkhidmatan awam. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut, saya akan memberitahu tentang definisi profesionalisme. Profesionalisme ialah sifat-sifat sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme berasal daripada profession yang bermakna berhubungan dengan profession dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Jadi, profesionalisme ialah tingkah laku, kepakaran atau kualiti dari seorang yang profesional. Profesionalisme juga boleh didefinisikan sebagai pemikiran atau sikap seseorang yang mencerminkan kecekapan, pengetahuan dan aspek profesional. Persepsi yang sering dikaitkan dengan profesionalisme ialah tingkah laku profesional. Pakar-pakar turut mendefinisikan profesionalisme sebagai satu set tingkah laku atau keperluan penampilan seperti pakaian yang sesuai, kemahiran, pengetahuan dan rangkaian-rangkaian. Perbezaan definisi ini tidak mengejutkan kerana guru sering melihat profesionalisme sebagai konsep samar tanpa dasar kognitif. Seterusnya ialah kriteria profesion keguruan sebagai kerjaya profesional. Kriteria yang pertama ialah kerjaya unik. Hanya guru yang berkemampuan untuk memberi perkhidmatan terbaik untuk membangunkan personaliti, kebolehan intelek, rohani, emosi dan jasmani pelajar secara menyeluruh, bersepadu, seimbang dan harmoni. Walaupun kanak-kanak mempunyai ibu bapa, televisyen, internet, namun hanya guru merupakan pakar yang terlatih untuk mewariskan pengetahuan, kemahiran, nilai kebudayaan dan kepercayaan kepada generasi yang seterusnya. Kriteria yang kedua ialah tahap pendidikan yang tinggi. Seorang guru memerlukan menjalani tempoh pengajian di institusi pendidikan guru dalam tempoh 4 hingga 5 tahun untuk mendalami 3 komponen iaitu pengetahuan dan kefahaman. Pengetahuan dan kefahaman ini menyangkut kemampuan seorang guru dalam memahami karakteristik atau kemampuan yang dimiliki oleh murid melalui berbagai cara. Cara yang boleh digunakan iaitu dengan memahami murid melalui perkembangan kognitif murid, merancang pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran serta evaluasi hasil belajar sekaligus pengembangan murid. Yang kedua ialah kemahiran kaedah dan teknik. Ini bermaksud guru ini cekap dalam mengurus bilik darjah. Kecekapan itu dapat dilihat dalam bentuk kawalan disiplin murid, keceriaan murid dan kelas dan tindakan rutin di dalam bilik darjah yang berkesan seperti kebersihan kelas, kesihatan murid, rekod murid dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, guru ini sentiasa memastikan ketetapan masa, suasana kelas yang ceria dan bersih, murid yang sentiasa memberikan tumpuan terhadap pengajarannya. Yang ketiga ialah amalan nilai profesional. Amalan ini akan menjadikan guru bersemangat tinggi dalam perkhidmatan. Sebagai contoh, guru yang sentiasa teruja untuk memberikan yang terbaik dalam perkhidmatannya. Contohnya, guru ini akan hadir ke sekolah sebelum waktunya, masuk dan keluar kelas tepat pada waktunya, berfikiran terbuka, proaktif, inovatif dan motivatif. Kriteria yang ketiga ialah latihan yang lama. Ini kerana bidang kerja profesional adalah pekerjaan yang penting dan harus dilakukan dengan betul. Oleh itu, seseorang haruslah mendapat latihan ikhtisas terlebih dahulu sebelum mencaburkan diri dalam bidang tersebut. Latihan ikhtisas ini membolehkan mereka mahir dan faham tanggungjawab yang harus mereka pikul semasa melaksanakan tugas dan juga memberikan dan menyediakan kaedah untuk berhadapan dengan pelbagai cabaran yang akan dihadapi ketika menjalankan tugas. Dengan adanya latihan ini, ia dapat membangunkan potensi guru dan memajukan kebolehan masing-masing. Kriteria yang keempat ialah kod etika perkhidmatan. Etika ialah suatu sistem yang berkaitan dengan dasar akhlak dan tingkah laku bagi sesuatu kumpulan manusia atau organisasi. Dalam konteks perguruan, etika yang dipegang oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ialah Tata Susila Profesyen Keguruan. Etika tersebut menjadi garis panduan dan dasar yang harus dipatuhi oleh semua kaki tangan perguruan. 4 Tata Susila Profesyen Keguruan ialah tanggungjawab terhadap pelajar, tanggungjawab terhadap ibu bapa, tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara, dan tanggungjawab terhadap rakan, sejawat dan profesyen keguruan. Kriteria yang kelima ialah persatuan. Kebanyakan profesyen mempunyai suatu badan atau organisasi yang terdiri daripada pelbagai jawatan kuasa, pasukan petugas dan sebagainya yang berusaha untuk mencapai matlamat serta meningkatkan imej profesyen.
Kesatuan Guru ialah Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan KPPK. Kesatuan ini berfungsi untuk meningkatkan imej profesionalisme para pendidik, membela hak-hak nasib dan hak-hak istimewa kaum guru, memelihara dan mempertingkatkan kebajikan kaum guru, mewujudkan peluang kemajuan staf dan pemetaan kemajuan kerjaya bagi setiap orang guru dalam sistem pendidikan. Kriteria yang terakhir ialah tanggungjawab. Ahli suatu profesyen diamanahkan dengan tanggungjawab terhadap semua tindakan dan keputusan yang dibuat. Oleh kerana perkhidmatan yang diberikan oleh seorang profesional itu melibatkan kebajikan manusia, maka tanggungjawabnya amatlah berat. Walaupun ahli suatu profesyen mempunyai kebebasan autonomi, dia terpaksa juga memikul tanggungjawab semua tindakan dan keputusan yang dibuat. Namun kini, sejauh mana kita mengiktiraf dan memartabatkan perguruan sebagai satu profesyen adalah bergantung kepada anggapan masyarakat. Ini kerana masih ada lagi yang menganggap profesyen perguruan sebagai kelas kedua. Adakah peranan guru semakin hilang taringnya kerana masyarakat telah mengalih pandangan kepada kerjaya yang diiktiraf sebagai profesional iaitu oleh pihak kerajaan seperti doktor, peguam dan arkitek. Oleh itu, dalam menuju pendidikan bertaraf dunia, guru adalah ejen terpenting dalam merealisasikan pendidikan anak bangsa Malaysia dalam mengharungi cabaran di tahap yang lebih tinggi. Sekian, terima kasih. Saya menerangkan analisis komponen standard guru Malaysia ke arah melahirkan guru Malaysia yang bertaraf dunia. Standard guru Malaysia ialah penyataan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru, standard dan penyataan aspek yang patut disediakan serta dilaksanakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan keperluan. Standard guru Malaysia digubah berdasarkan rujukan dan penandarasan standard pendidikan di Malaysia dan standard pendidikan di beberapa negara maju. Terdapat dua komponen penting iaitu standard dan keperluan. Standard terdapat tiga aspek utama iaitu amalan nilai profesional keguruan merupakan standard yang pertama. Standard ini digubah berlandaskan budaya institusi pendidikan guru IPG, tata sila profesion keguruan, nilai murni dalam kurikulum sekolah, nilai utama dalam perkhidmatan awam, prinsip utama etika kerja KPM dan tonggak 12. Standard ini mempunyai tiga domain. Yang pertama adalah domain diri. Domain ini merujuk kepada pegangan nilai diri guru yang sedia ada dan patut dikembangkan supaya guru boleh memberi sumbangan yang lebih berkesan kepada profesion keguruan bagi mencapai matlamat sistem pendidikan negara. Domain yang kedua adalah profession. Domain ini merujuk kepada pegangan nilai yang patut diamalkan guru semasa sedang menjalankan tugas. Nilai-nilai yang ditekankan dalam domain ini ialah kecintaan terhadap profesion, berketerampilan, integriti, teladan mengamalkan kerja sepasukan, proaktif, kreatif dan inovatif. Domain yang terakhir adalah domain sosial. Guru berperanan sebagai ejen sosialisasi dan penjana model insan dalam masyarakat. Nilai-nilai utama yang patut diamalkan oleh guru adalah kehormatan, kemahiran sosial, semangat bermasyarakatan, patriotisme dan kecintaan terhadap alam sekitar. Standard yang kedua adalah merujuk kepada pengetahuan dan kefahaman. Guru yang memiliki dan menguasai ilmu yang mantap dapat meningkatkan profesionalisme keguruan, melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan serta menjadi lebih kreatif dan inovatif. Guru harus menguasai bidang pengetahuan seperti teras pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran, keperluan mata pelajaran, kandungan mata pelajaran yang diajar, kandungan ilmu pendidikan, teknologi maklumat dan komunikasi, media dan sumber pendidikan dan pelaksanaan kurikulum, strategi untuk mewujudkan kawasan pelajaran yang kondensif dan banyak lagi aspek lain. Standard yang ketiga ialah kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Standard ini memfokuskan kebolehan guru untuk membuat perancangan pelaksanaan dan penilaian pengajaran dan pembelajaran akademik dan kurikulum. Guru harus mempunyai kemahiran menyediakan perancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan sukatan pelajaran dan takwim dengan mengambil kira perbezaan kebolehan pengetahuan sedia ada serta cangkaan pencapaian murid. Seterusnya adalah komponen keperluan. Terdapat 5 keperluan penting dalam latihan perguruan yang telah dikenal pasti bagi memastikan guru mencapai tahap kompetensi, iaitu pertama adalah keperluan
kelayakan masuk dalam prosedur kemasukan program latihan perguruan. Untuk memastikan permohonan yang layak sahaja ditawarkan mengikut program latihan perguruan, agensi dan institusi latihan perguruan patut mematuhi isyarat dan prosedur seperti periklanan permohonan, menapis semua permohonan dan memanggil calon yang layak untuk menduduki ujian kelayakan yang telah ditetapkan untuk menghadiri temuduga, melaksanakan sesi temuduga calon guru, membuat tawaran kepada guru yang berjaya, mendaftar calon guru berpandukan guru panduan pendaftaran dan akhir sekali menandatangani perjanjian latihan perguruan. Seterusnya adalah keperluan latihan pentaksiran dan penilaian. Bagi memenuhi keperluan ini, agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan perkara seperti kurikulum latihan, sumber manusia yang berkelayakan dan mencukupi, program terancang bagi guru pelatih memperoleh pengetahuan dan pengalaman di sekolah dan sumber pengajaran dan pembelajaran. Keperluan yang ketiga adalah kolaborasi. Merujuk kepada pemuafakatan yang diwujudkan agensi dan institusi latihan perguruan seperti sekolah, institusi pengajian tinggi dan luar negara serta badan bukan kerajaan seperti persatuan, unit beruniform serta sukan dan permainan. Keperluan yang keempat ialah infrastruktur dan infrastruktur. Bagi menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menyeronokkan, agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan prasarana dan sumber yang lengkap terkini. Infrastruktur yang bersepadu juga harus disediakan untuk menyokong aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan dan pentadbiran. Keperluan yang kelima adalah jaminan kualiti. Mekanisme jaminan kualiti merupakan aspek penting bagi memastikan latihan perguruan yang dilaksanakan kekal bermutu tinggi. Pemantauan, penilaian dan pelaporan perlu dibuat terhadap perkara-perkara berikut bagi menjamin kualiti latihan perguruan, iaitu pemastian jaminan kualiti terhadap standard dan keperluan, menandarasan latihan pengurusan dan pemastian kod amalan jaminan kualiti agensi kelayakan Malaysia MQA dijalankan dengan amanah. Kesimpulannya, kedua-dua komponen iaitu standard dan keperluan ini harus dilaksanakan bagi memastikan guru Malaysia yang bertaraf dunia.